Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa 'idha min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan kita untuk kita sama-sama berada live daripada studio UCI TV untuk membincangkan satu tajuk yang disebut sebagai Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, adakah ia merupakan satu bid'ah? Pada hari ini kalau kita lihat sempena bulan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari ini pada tanggal 10 Rabiul Awal adalah merupakan masa ataupun tempoh di mana kebanyakan di antara kita ini melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan menyemarakkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari segi maksud Maulidur Rasul itu adalah merupakan Maulidur Rasul adalah maulid adalah merupakan kelahiran. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Maknanya nak katakan maulid adalah merupakan suatu kelahiran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya kalau kita lihat dari segi maknanya, Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sambutan mengingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia merupakan satu syiar Islam, yang mana semua umat Islam yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlulah menzahirkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun di akhir-akhir ini kita melihat ada segelintir golongan yang mengatakan bahawa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu perkara yang bid'ah. Maknanya kalau kita lihat satu perkara yang bid'ah ini adalah satu perkara yang tidak dibuat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari segi maknanya, bid'ah adalah merupakan satu perkara yang baharu, disebut sebagai bid'ah. Dan dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan bahawa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar, atau maqal. Walau bagaimanapun kalau kita lihat dari segi maksudnya, bid'ah ini terbagi pada dua. Seperti mana dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yang katakan bahawa al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Yang pertama adalah mahmudah wa mazmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah dan yang keji. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Bid'ah itu ada dua jenis, dan bid'ah yang terpuji itu adalah bid'ah yang keji, dan juga apa yang selain dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Sebaliknya, bid'ah iaitu perkara baru yang dibuat dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka itulah yang disebut sebagai bid'ah yang keji. Dan nyata di sini kalau kita lihat daripada pelbagai pandangan ulama, khususnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mengatakan bahawa dia bersetuju dengan pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i tentang terdapat dua bid'ah ini. Antara yang kita lihat adalah Imam Ibnu Baz, Ibnu Bar, iaitu mengatakan bahawa bid'ah ini ada dua. Begitu juga Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bid'ah itu ada dua, iaitu bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang terkeji. Dan juga Imam Al-Hafiz Ibnu Athir mengatakan bahawa ada dua juga, dan beberapa lagi ulama lain termasuklah Imam An-Nawawi menyatakan bahawa bid'ah itu ada dua, bid'ah yang dikatakan sebagai mahmudah dan mazmumah. Berbalik kepada sejarah
sejarah sambutan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Alamah Ibnu Katsir menyatakan bahawa Raja Al-Muzaffar, yang mana seorang raja, yang mana beliau adalah orang yang mula-mula sekali menghidupkan semangat yang cintakan Rasulullah SAW, dan dibuat satu majlis yang besar. Dia adalah merupakan satu, dan setiap kali pada bulan Rabiul Awal, maka perhimpunan besar-besar dibuat, perarakan dan sebagainya untuk menzahirkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau kita lihat selain daripada itu juga, kalau kita lihat dalam sejarah juga, yang mana Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang yang kita terkenal dalam sejarah Islam, juga beliau adalah merupakan orang yang bertanggungjawab, orang yang menghidupkan semula semangat membuat majlis bersambutan melalui Rasulullah SAW untuk menyemarakkan semangat orang-orang Islam pada ketika itu, untuk menyemarakkan semangat jihad kepada mereka ini, untuk mereka ini sama-sama memperjuangkan Islam, untuk menyebarkan dakwah Islamiah ke seantara dunia. Dan juga banyak lagi ulama lain kita lihat dalam sejarahnya, yang mana mereka ini sama-sama menghidupkan lagi mau sambutan melalui Rasulullah SAW sehinggalah pada hari ini. Kita lihat bagaimana penyemarakan itu berlaku sehinggalah ke zaman hari ini. Termasuklah ulama kita yang silam, ulama dahulu, mana mereka termasuklah di kalangan atuk nenek moyang kita juga, mereka juga sama-sama menghidupkan, menyemarakkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi hukumnya kalau kita lihat, bagaimana kalau kita lihat tujuan hukum adalah diharuskan, ataupun sebagai ulama masyarakat menyatakan bahawa hukum adalah sunnah. Kenapa kalau kita lihat tujuan sambutan melalui Rasulullah SAW antara adalah untuk kita memperkukuhkan iman kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Wa walidi wan nasi ajma'in. Rasulullah SAW katakan bahawa dalam hadisnya, tidaklah sempurna iman seorang itu sehinggalah aku ini lebih dicintai daripada ia mencintai ibu bapanya, dan juga kepada anaknya, dan kepada kepada wan nasi ajma'in, semua umat manusia. Nak katakan bahawa beriman, cinta kepada Rasulullah SAW adalah merupakan perkara yang berkaitan dengan iman. Cinta, beriman itu adalah berkaitan dengan kesempurnaan iman kepada Nabi SAW. Dan di sana kalau kita lihat, antara tujuan lain adalah untuk maknanya membuktikan bahawa apakah bukti kita ini cinta kepada Rasulullah SAW. Dan di antaranya adalah apabila kita sampai kepada tarikh ataupun masa di mana kita ini tarikh 12 Rabiul Awal, iaitu tarikh di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan itu, maka kita dituntut untuk melaksanakan sambutan, menyemarakkan sambutan Rasulullah SAW. Kenapa? Menzahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita buat tradisi demi tradisi sehinggalah ke hari ini. Dan jangan sampai ada yang menyatakan tentang perkara ini sebagai satu perkara yang bid'ah. Kenapa? Kita lihat dari segi perjalanan sambutan Rasulullah SAW, apa yang ada dalam dia. Kalau kita lihat dalam adalah suatu cara bagaimana kita nak berdakwah, turuqud dakwah. Salah satu daripada cara bagaimana kita nak mendakwah kepada manusia, kita adakan ceramah, kita adakan perkongsian, menceritakan tentang sejarah Nabi SAW, sunnah Rasulullah SAW. Kita menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW giat berdakwah. Sebab tu kalau kita lihat dalam Al-Quran disebut kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini adalah merupakan dalil di mana kita ini kena sentiasa berdakwah, mencegah manusia kepada keburukan dan mengajak manusia kepada kebaikan. Dan inilah yang ada dalam majlis sambutan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan satu perkara yang sangat dituntut, kerana adalah merupakan salah satu turuqud dakwah, salah satu jalan cara bagaimana kita hendak berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia kepada kemungkaran. Di samping itu
menzahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan kita menceritakan tentang sejarah, sejarah pengorbanan Nabi SAW, sejarah penghijrahan Nabi SAW, sejarah bagaimana Rasulullah SAW ini berhadapan dengan pelbagai ujian, berbagai ujian dan dugaan dalam masa baginda Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam daripada fatrah, daripada zaman masa yang susah, getir, sehinggalah zaman kegemilangan Islam ketika Rasulullah SAW selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita lihat dalam juga sambutan Rasulullah SAW ini pelbagai kaedah yang kita boleh buat. Antara tadi kita lihat kita wujudkan satu turuqud dakwah, satu cara untuk kita berdakwah, dan di dalamnya kita selitkan dengan syair-syair menceritakan tentang memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bukan satu dalil yang mana perlu disemarakkan wujudnya penyemarakan puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kadang-kadang dalam Al-Quran disebutkan falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu. Kata Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud maka orang yang beriman dengannya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia ini memuliakan dan memujinya dan menolongnya. Di antara perkara apabila kita sebut tentang, kalau kita katakan bahawa antara kaedah yang kita boleh buat dan kita mewujudkan, membaca tentang sirah-sirah Nabi SAW. Seperti yang kita lihat hari ini, kalau di Negeri Johor khususnya, kita ada membaca tentang Maulud Al-Barzanji. Kitab Al-Barzanji yang karangan daripada Syekh Ja'far Al-Barzanji itu lengkap menceritakan tentang sejarah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Maulid Dibai, Diaul Lami dan sebagainya kita baca, dalam terdapat puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Pujian itu adalah merupakan satu tuntutan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Pada mereka yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu ada pujian, perlu ada memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Menzahirkan, mencintai. Kenapa pujian itu adalah merupakan pengiktirafan kita kepada Nabi SAW sebagai Nabi yang telah mendorong, membawa kita kepada jalan yang sebenar, siratal mustaqim. Kalau tidak, kita pun tak tahu di mana kita hari ini. Sama ada kita, bagaimana keadaan kita, wallahu alam, tapi dengan adanya keberkatan, kesungguhan Nabi SAW berdakwah itulah, asbab itulah, maka Allah SWT berikan hidayah kepada kita. Kalau kita lihat juga dalam sambutan Rasulullah SAW ada juga disebut, sebab ada juga kita letakkan suatu tradisi kita itu memberi makan. Kita lihat di mana-mana saja kita mesti ada makan. Kenapa? Bukanlah makan itu sebagai objektif utama kita melaksanakan model Rasulullah SAW, tapi dengan memberi makan itu adalah merupakan satu perkara yang sangat besar, sangat dituntut dalam agama Islam. Sehingga disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW ditanya oleh sahabat Rasulullah SAW, ayu Islamul khair, apakah Islam, perbuatan agama Islam itu yang baik? Maka kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, apabila kamu memberi makan kepada orang-orang yang hendak makan. Jadi dalam turuqud dakwah itu juga, dalam kita membuatkan, dalam masa kita memberikan penjelasan, memberikan syarahan, dan ada di sana diselitkan, iaitu sedekah, memberi makan kepada manusia. Itu adalah bukan satu perkara yang sangat digalakkan. Kerana memberi makan manusia ini ada satu perkara yang sangat besar, tuntutannya, satu bukan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita kenapa dengan memberi makan itu, seorang itu dapat memberi tenaga, memberikan suatu memberikan satu semangat untuk mereka ini meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita apabila kita memberikan suatu kemudahan mereka beribadah, kita juga mendapat pahala yang sama seperti mereka ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kaedah tadi itu, kita masukkan juga unsur selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain kita memuji itu, kita memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu ada satu perkara yang dituntut dalam Islam. Kerana selawat itu adalah merupakan satu perkara perbuatan yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Yang kita biasa dengar dalam khutbah. Ini para malaikat dan juga Allah dan para malaikat juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita, apatah lagi kita ini yang katanya cinta, yang katanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya
kita sentiasa memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat wa khuttu alaihi asyara khati'at wa rufi'at lahu asyara darajat." Barang siapa, kata Nabi SAW, mengucapkan selawat ke atasku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Dan digugurkan padanya 10 kesalahan, dan juga ditinggikan baginya 10 darajat, tingkatan syurga di akhirat kelak. Jadi kita lihat kepada tingkatan-tingkatan darajat ini. Kalau kita lihat dalam banyak mentafsir menyatakan bahawa tingkatan darajat ni Allah SWT naikkan seperti tingginya langit dan bumi. Ini seperti mana yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam banyak kita lihat dalam tafsir-tafsiran Al-Quran. Dalam hadis yang disebutkan tadi, maka nak katakan bahawa bagaimana tuntutan itu adalah bukan tuntutan yang sangat besar apabila kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu adalah bukan satu perkara yang sangat dituntut. Kenapa? Sebagai ingat, tazkirah, apa makna mengingati, mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah lupa, tuan-tuan. Tak pernah tu sidang penonton Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu tak pernah lupa kepada umatnya. Sehingga kan beliau nak wafat pun masih lagi bertanya, wahai Jibril, bagaimanakah keadaan umatku nanti? Maka Jibril kata, wahai Rasulullah, janganlah kau risau kat umat kau ni. Kerana apa? Umat kau akan masuk syurga dahulu sebelum umat-umat lain masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat dekat dengan umat-umatnya. Sehingga Rasulullah SAW ini meletakkan suatu gelaran atau satu pengiktirafan kepada umatnya dengan memberikan gelaran umat Nabi SAW sebagai saudaranya, ikhwah. Kenapa saudara ini lebih hampir daripada sahabat? Ketika Rasulullah SAW bercebut pada para sahabat, sehingga sahabat-sahabat semua jealous, iri hati. Siapa pula yang kata Rasulullah SAW, kau tahulah, wahai sahabat, siapakah saudara-saudaraku? Maka sahabat tanya, kamilah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kata, kamu bukan saudara, kamu adalah sahabatku. Maka sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa lagi ni yang ada yang lebih hebat daripada kami? Macam itulah ibaratnya kan, yang boleh lebih hampir kepada kami. Maka Rasulullah SAW, kamu adalah sahabat-sahabatku, dan mereka yang disebut sebagai saudaraku adalah mereka yang tidak pernah jumpa aku. Tak pernah jumpa aku dalam masa hayatnya, dalam masa hidupnya, tapi mereka ni beriman dengan aku dan beriman dengan syariat aku. Iaitulah kitalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengiktirafan persaudaraan inilah meletakkan kita satu darjat yang besar apabila kita menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu pentingnya kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak kalau kita lihat sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini. Kita boleh pilih mana satu sunnah yang kita nak buat. Asalkan jangan tinggal langsung. Kadang kita fikir apa sunnah yang aku dah buat. Orang fikir, aku dah kahwin contohnya. Sunnah juga. Tapi kahwin satu ni sunnah biasa je. Tapi kahwin lebih tu lagi bagus. Begitu kan istilahnya, gitulah. Tapi mana sunnah ni banyak, tuan-tuan. Kita boleh buat sunnah Nabi SAW. Nabi SAW berpuasa pada setiap hari Isnin dan hari Khamis. Nabi banyakkan berpuasa, Nabi banyakkan bersedekah, Nabi banyak mengurangkan makan. Itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan juga sunnah yang besar adalah sunnah dakwah. Bila kita berdakwah. Dan juga sunnah yang besar juga adalah Nabi SAW ini tidak pernah meninggalkan solat berjamaah. Kalau kita lihat kita di UTHM ini, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan sebuah masjid yang besar, dinamakan dengan Masjid Sultan Ibrahim, sempena dengan Sultan Johor. Dan kita ada kapasiti yang banyak dalam masjid kita. Tapi bagaimana kita nak menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan kita menghidupkan dan kita mengimarahkan rumah Allah SWT, dan bila mendengar azan saja, bila kita azan, sama-samalah kita menghidupkan. Kita pergi ramai-ramai ke masjid kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan menghidupkan solat berjamaah. Kita kecil, kita susun jadual kita, bagaimana aku boleh berjamaah ke masjid kita. Jangan sampai kita lihat kita mendengar azan di masjid kita, tapi kita buat tak dengar je. Kita buat tak indah saja. Ini adalah satu perkara yang boleh katakan satu musibah ke atas diri kita.
Kerana tuan-tuan, apabila dibina sebuah masjid di sebuah tempat itu, maka semua orang yang berdekatan dengan masjid itu ada tuntutan fardu kifayah di atas masjid tersebut. Jangan sampai kalau kita lihat di tempat kita ini tidak ada seorang pun yang mungkin tak pernah berjejak ke masjid, na'udzubillah. Hidupkanlah, maknanya kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan kita apabila mendengar azan, kita cuba ramai-ramai. Sedaya upayanya, kalau tak dapat 5 waktu, mungkin 1 waktu zuhur, mungkin yang paling mudah. Bila kita bekerja, ataupun waktu asar, waktu masa kerja ni, datanglah ke masjid Sultan Ibrahim kita, yang kita hidupkan, menyemarakkan sunnah berjamaah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kita lihat dalam sejarah Nabi SAW sampai dipapah, sehingga dipapah oleh sahabat untuk sama-sama berjamaah sembahyang berjamaah di masjidnya. Begitu. Itu antara sunnah-sunnah. Dengan adanya kita hidupkan semarak cinta Nabi SAW ini, kita boleh hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Contoh pakai cincin inilah sunnah. Tak kira lah kat mana kan. Ada ni, ada 4 jari ni kita boleh buat. Jangan pakai kat tengah, jari tengah pula. Pakailah di jari yang disunahkan. Dan mestilah cincin Nabi SAW ada batunya. Contoh macam cincin saya ni lah. Ada batunya kan. Itu cincin yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan subhanallah, tuan-tuan sedang penonton yang hormati sekalian. Kita lihat juga antara hujah ni kita, dalil bagaimana kenapakah kita ini dituntut untuk menghidupkan sunnah, menghidupkan sambutan melalui Rasulullah SAW. Sebab dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat yang ke-58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bi fadlillahi bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini dia maksud dia apa? Katakanlah dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini ada maksud dia. Imam Sayyuti menukilkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu an mentafsirkan rahmat yang disebut tadi, fa bi rahmatihi itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bi rahmatihi itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya rahmat itu, yang mendengar rahmat itu kita suruh apa? Fal yafrahu, maka adalah kamu bergembira dengan adanya rahmat itu. Siapa rahmat itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mewujudkan tadi majlis Rasulullah SAW membuktikan, menjadi evident kepada diri kita bagaimana kita ini menzahirkan kesukaan, kegembiraan kita dengan rahmat tadi. Apa rahmat tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut dalam ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan rahmat itu adalah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Sebab tu kita hari ini kita gagasan rahmatan lil alamin, biarlah dia berlandaskan kepada ayat ini. Jangan kita menyalah-ertikan apa yang dimaksudkan rahmatan lil alamin itu kalau tidak berdasarkan kepada ini. Karena apa? Rujukan rahmatan lil alamin adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' dan qiyas. Ini adalah bukan satu perkara. Selagi mana rahmatan lil alamin ini berlandaskan pada ini dan tidak membelakangkan akidah Islamiyah yang sebenar, maka selagi itu hanya dia boleh dilaksanakan. Sebab tu kalau kita lihat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin itulah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Maknanya kita dalam Al-Quran sebut suruh farihu, suruh bergembira. Sebab apa? Dengan rahmat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam hadis Nabi SAW juga menyatakan bahawa dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya Abi Qatadah Al-Ansari berkata, anna Rasulullah SAW su'ila an saumi yaumil isnain. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang berpuasa pada hari Isnin. Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Ketika itu, faqala fihi wulidat wa fihi unzila ilai. Maka Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Nabi SAW menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Mana ketika kenapa? Kerana Nabi SAW berpuasa itu kenapa? Kerana mengingati hari kelahiran Nabi SAW. Nabi lahirkan pada hari Isnin, dan setiap hari Isnin Nabi berpuasa kenapa? Mengingati tentang kelahiran Nabi SAW. Nabi nak katakan bahawa, kalau kita lihat daripada hadis ni, bahawa Nabi SAW ni menyambut hari kelahiran bukannya pada setiap tahun, tapi setiap minggu.
Hari Isnin maka Nabi SAW akan menyambut kelahiran dia. Kenapa? Itu bukan sunnah Rasulullah SAW. Jadi apabila kita menyambut tu, niatkan sebagai sunnah. Menyambut hari kelahiran kita yang berapa? Yang ke 20 tahun tentunya. Macam saya 27 tahun. Maknanya yang ke-7 gitulah, maknanya kita setiap tahun. Kenapa pentingnya kita katakan kita menyambut, kerana apa? Kita ingat bahawa dengan bertambahnya umur, bertambahnya hari kelahiran tu, mana maka berkurangnya umur kita daripada 40 kepada 41. Maka apabila berkurang tu, kita kena muhasabah, apa yang aku dah buat dengan umur aku yang 40 tahun ni. Adakah aku dah cukup amalan aku? Apakah aku dah cukup bekalan aku nak dibawa ke akhirat? Dah banyakkah aku berwakaf? Dah banyakkah aku bersedekah? Dan hari kita banyak peluang berwakaf. Di UTHM kita ada wakaf-wakaf yang kita boleh buat, potongan gaji, atau wakaf untuk membina jalan daripada Taman Universiti ke Masjid UTHM. Dah bukan peluang-peluang berwakaf yang kita boleh buat. Selain daripada kita melaksanakan sedekah sunat. Masjid kita alhamdulillah pada hari ini kita banyak buat program-program pengimarahan masjid dan boleh menyumbang. Boleh menyumbang. Kita ada buat puasa sunat pada setiap buka puasa sunat pada Isnin dan Khamis. Kita ada buat kita promosi sikitlah tentang masjid kita. Banyak program kita dan kita boleh menyumbang. Kita juga sekarang ni kita ada buat gerobok rezeki. Boleh menyumbang tuan-tuan, dengan harta yang kita ada tu kita bawa. Mana buka di dunia kita dah bawa ke akhirat. Maknanya kalau kita tidak buat begitu, maka hanya habis kita punya harta ini, habis di dunia saja. Tidak dapat kita bawa ke akhirat. Kenapa? Tidak ada sumbangan, tidak ada berbentuk itu, kita bentuk ubah kepada amal jariah. Begitu. Tuan-tuan Subhanahu Wa Taala, maknanya nak katakan bahawa Nabi SAW berpuasa pada Isnin. Kenapa? Kerana Nabi SAW pada Isnin itu hari kelahiran Nabi SAW. Mungkin Nabi tak buat macam kita. Kita kalau Madun Rasul, kita mungkin tempah kek, mungkin setengkat, 2 tingkat mungkin kita buat kan. Secret recipe dan sebagainya kita tempah di luar ataupun sebagainya lah. Dan kita buat pula lilin. Kalau misalnya tu umurnya 12 tahun, 12 lilin kita buat. Kita tiup itu kan. Kalau misalnya tu umurnya 40 lilin. Tiup kalau 70 tahun, 70 lilin. Lebih banyak lilin daripada kek contoh kan. Bukan gitu. Itu bukanlah yang ditunjukkan Nabi SAW. Tapi nak katakan bahawa pentingnya tadi itu menyambut Nabi SAW dengan kita ini membuat perkara-perkara yang baik. Seperti kita muhasabah diri kita. Seperti kita berpuasa. Kerana berpuasa itu dapat menghilangkan segala bentuk kekotoran hati kita, sifat-sifat mazmumah dalam hati kita. Dan itulah diajarkan oleh Nabi SAW. Antara lain juga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ini menyatakan bahawa antara lain juga kalau kita lihat dalam dalam hadis lain, kalau kita lihat tuntutan kita untuk gembira tentang kelahiran Nabi SAW ini. Kalau kita lihat kisah Abu Lahab. Abu Lahab adalah seorang yang sangat benci kepada Nabi SAW. Mana kalau kita lihat satu ketika apabila Nabi SAW sampai terperangkat kebencian dia tu, apabila mereka sampai satu ketika dia nak bunuh Nabi SAW. Dia nak bunuh Nabi SAW. Satu ketika dia berpura-pura sakit. Berpura-pura sakit dekat rumah dia. Dan dia telah buat satu lubang di depan rumah dia tu. Dia buat lubang dan letakkan suatu benda-benda tajam dalam lubang tersebut. Dan dipanggil dia punya dia dah ditutup sebagai macam trap gitulah. Dia bakar satu trap ni jerangkap samar. Gitulah ibaratnya kan. Maka pun dia dah masuk rumah dia dan dia pura-pura sakit, bodoh dan simut gigil gitu. Maka dia suruh hamba dia itu pergi panggil Muhammad. Tujuan apa? Biar nanti Muhammad datang termasuk dalam lubang tadi dan senang masuk dalam lubang, dia nak bunuh Nabi SAW. Maka ketika itu, apabila begitu maka suruhlah hambanya pergi bertemu dengan Nabi SAW, memanggil Nabi SAW. Nabi SAW dengan rasa saudara bapa saudara dipanggil, maka dia pun pergilah bertemu dengan Nabi SAW. Bertemu dengan Abu Lahab. Maka Abu Lahab pun ketika Nabi bergesa-gesalah pergi bertemu dengan Abu Lahab tadi. Dalam masa bergesa-gesa itu,
maka Rasulullah SAW sampai betul-betul di hadapan lubang tadi itu, maka malaikat Jibril telah turun dan memberhentikan Nabi SAW. Kata dia apa? Kata Jibril, berhenti Muhammad, juga depan kau ada satu kecelakaan. Maka Rasulullah SAW pun tahu, begitu, dan Nabi SAW patah balik ke rumah dia. Melihat perkara itu, maka Abu Lahab pun sedar, Muhammad tak jadi pergi. Maka dia pun berlari bangun, buka dia punya selimut dia, terlupa yang depan dia ada lubang, dan dialah orang yang masuk dalam lubang tersebut. Maka berusahalah tadi hamba dan sebagainya untuk mengeluarkan Abu Lahab daripada lubang tadi. Begitu maka tak bolehlah diangkat dengan tali, dan tidak boleh keluar Abu Lahab daripada lubang tersebut. Sehinggalah begitu, tidak ada cara lain, kata sahabat, kata kawan-kawan dia, kalau tidak kita memohon bantuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kembali, Nabi SAW memujuk Nabi SAW untuk keluarkanlah Abu Lahab daripada lubang tersebut. Kerana Nabi SAW seorang yang hatinya bersih, tidak ada rasa hasad, dengki dan sebagainya. Maka datanglah Nabi SAW tadi, dan dengan izin Allah SWT, dengan sehelai serban saja, maka Rasulullah SAW mengangkat Abu Lahab daripada lubang tersebut. Kenapa asal janjinya itu dia nak masuk Islam, tapi akhirnya tidaklah. Apa dia kata? Sungguh benarlah, kata Abu Lahab, sungguh benarlah sihir engkau wahai Muhammad. Ini yang berlaku pada Abu Lahab. Pun begitu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis sebutkan bahawa pada setiap hari Isnin, Abu Lahab ini apa? Diringankan dia punya seksaan. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW lahir, dia adalah antara orang yang paling suka. Kenapa? Dalam hadis sebut kerana dia telah memerdekakan hambanya itu Suhaibah. Kenapa? Cintanya. Kata orang Jawa sangking. Sangking itu maknanya sangat cinta, sangat sukanya dia merdekakan Suhaibah tadi daripada jagaan dia. Kenapa? Kerana sangat gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan ada riwayat katakan dia berkorban 100 ekor unta. Kenapa? Ketika itu sangat suka tentang kelahiran Nabi SAW. Dengan asbab suka itulah, maka pada setiap hari Isnin, maka dia punya seksaan itu diringankan. Satu perkara yang kalau kita lihat betapalah besarnya faedah atau besarnya ganjaran yang Allah SWT sediakan bagi mereka yang suka tentang sambutan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu antara dalil-dalil yang kita boleh katakan bahawa kepentingan, bagaimana kepentingannya kita laksanakan sambutan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap sambutan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, bukan satu perkara yang sangat dituntut dalam Islam. Di samping kita menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kadang kita nak kata cinta, apa bukti cinta? Apa bukti cinta? Kalau kita cinta dengan seorang perempuan, mungkin kita boleh bagi dia sekuntum bunga, mungkin bunga ros atau sebagainya. Tapi kita cinta Nabi, apa kita buat? Adakah dengan asbab yang sedikit ini kita suka tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita buat sambutan dan sebagainya, itu kita buat perarakan dan sebagainya. Kalau itulah asbab kepada kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan semudah sewenang-wenangnya menyatakan bahawa perkara adalah perkara yang bid'ah dalalah. Beda siapa sebagai bid'ah yang sesat. Bagaimana timbulnya kesesatan? Selagi mana dikatakan bid'ah dalalah itu adalah apabila perkara itu bersalahan dengan Al-Quran dan Sunnah. Timbul perkara yang khurafat. Contohnya, atau timbul perkara yang menimbulkan pembaziran. Lepas tu jangan ada unsur-unsur begitu. Bila kita buat majlis ini, biarlah buat ada perpisahan, dipisahkan di antara lelaki dan perempuan. Kita buat jangan terlampau apa kata? Jangan masak yang banyak sangat sampai timbul pembaziran. Begitu, itu yang kita kena jaga. Jangan sampai perkara ini membawa kepada perkara yang haram. Kerana pembaziran atau perkara yang haram. Ikhtilat antara lelaki dan perempuan adalah perkara yang haram. Unsur-unsur ini kita kena jagalah, agar
apa yang kita buat itu, perkara yang sunat yang kita buat itu bertepatan dengan cara yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebut sebagai ulama memfatwakan tentang sambutan Rasulullah SAW ni seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika ditanya tentang hukum perayaan Maulid Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, asalnya dalam amalan sambutan mengingati Rasulullah SAW ini adalah bid'ah yang tidak diriwayatkan dari ulama-ulama salafus saleh. Akan tetapi Maulid Rasulullah SAW ini mengandungi banyak kebaikannya, maka termasuklah ia adalah satu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, dan jika tidak maka tidak disebut sebagai bid'ah hasanah. Ini disebut oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Jadinya bagaimana kita menganjurkan perkara ini, dan ia membawa kepada kebaikan. Sebut dalam hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a. Maksudnya barang siapa yang melakukan, yakni merintis dalam Islam satu perkara yang baik seperti tadi bila Rasulullah SAW, maka ia akan mendapat pahala daripada perbuatan itu, dan juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti selepasnya, dan tidak dikurangi walaupun sedikit. Apabila kita mengajak orang kepada kebaikan, orang itu buat baik, maka orang yang kebaikan yang dibuat itu kita juga dapat pahala yang sama. Seperti Rasulullah SAW ni, kita buat benda yang baik yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan ia menjadi perkara yang baik dan menjadi ikutan yang baik ni juga kita mendapat pahala. Kita menggalakkan orang cinta pada Rasulullah SAW, kita buat program, kita buat sambutan begini untuk kita sama-sama berkongsi kecintaan, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy'uti juga mengatakan bahawa amalan memberi makan adalah perbuatan yang sangat baik. Dengan demikian amalan Maulid Rasulullah SAW adalah perkara baharu yang dianjurkan sebagaimana diungkapkan oleh ulama Syekh Izzuddin Abdus Salam, juga seorang ulama besar yang juga menggalakkan tentang sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi ulama-ulama lain seperti Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab dia Jama'ul Fawaid, bagaimana beliau menggariskan satu perkara yang lengkap tentang bagaimana cara untuk melaksanakan Maulid Rasulullah SAW. Yang mana disebutkan tadi, mestilah ada ceramahnya, mestilah ada salawatnya, mesti ada memuji-muji Nabi SAW, dan mesti ada makannya. Itu kan disebut sebagai ada makannya. Kenapa? Itu adalah merupakan satu maknanya nak kata garis panduan dalam melaksanakan, agar dilaksanakan secara tersusun, secara baik, dan juga menjadi satu perkara yang bertepatan dengan ajaran Islam. Sidang penonton yang hormati sekalian, kita boleh katakan bahawa antara lain Nabi SAW juga menyatakan bahawa umatku ini, maknanya nak katakan Nabi SAW ini sangat mencintai umatnya, sehingga kan antara syafaat yang besar Nabi SAW berikan kepada umatnya adalah apabila mereka ni banyak berselawat ke atas Nabi SAW. Oleh itu anjuran salawat ini adalah perkara yang sangat dituntut. InsyaAllah pada 5 hari bulan Disember nanti, kita di peringkat UTHM sendiri, pada siang ni kita akan buat sambutan peringkat universiti, iaitu peringkat universiti kita akan panggil penceramah, kita akan ada sambutan peringkat universiti, seperti biasa kita akan buat di masjid kita. Dan pada malamnya kita akan buat juga gema selawat Nariyah bersama dengan kerjasama bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kita akan buat sama-sama, dan semua dah untuk membuktikan tadi, katakan bahawa bukti cinta Rasulullah, kita sama-samalah meraihkan, sama-samalah kita menghidupkan suasana ini agar ia menjadi satu bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW, dan juga itu merupakan titik pertemuan, titik tolak awalnya, dan kita hidupkanlah zikir kita, suara kita dengan memperbanyakkan selawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan banyaklah selawat-selawat yang boleh kita baca. Selawat Nariyah tadi, seperti yang kita disebut sebagai tafrijiyah, juga selawat
yang disebut sebagai dalam hadis Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat tu, tahiyat akhir tu adalah satu bentuk selawat, ataupun yang paling ringkas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tak boleh hafal yang panjang-panjang, Allahumma salawat Fatih, selawat Tib dan sebagainya, tak boleh nak hafal. Maknanya kita hafallah yang kita boleh hafal, dan yang paling mudah adalah selawat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu adalah merupakan perkara yang dituntut dalam agama kita. Dan panjangkanlah amalan selawat ni ke atas semua ahli keluarga kita, rakan-rakan sambahan kita, sama-sama kita menyemarakkan. Sebab tu kalau kita ada dengar majlis tentang Maulidur Rasulullah SAW, maka kita boleh sama-sama menyemarakkan, sama-sama kita menghidupkan. Bukan sahaja pada 4 bulan biasanya, kalau di negeri Johor 4 bulan, tapi kita terus sepanjang masa, sepanjang tahun untuk kita menghidupkan majlis-majlis selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini katalah ada 2 persoalan. Ini soalan daripada penonton. Apakah hikmah diharuskan Maulidur Rasul? Ini panjang tu dia cerita ni, hikmah dia. Di antara lain kita menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata cinta, suka Nabi. Apa bukti dia? Buktinya tadi kita sambutan Maulidur Rasulullah SAW, dan kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Selawat tadi, sekali selawat Allah berselawat ke atas dia 10 kali. Allah mendoakan dia, Allah memberikan kerahmat dia kepada mereka yang berselawat 10 kali. Diampunkan 10 dosa dan dinaikkan 10 darjat. Ini satu selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali saja selawat, itu banyak. Kalau kita buat 10 kali, tuan-tuan kiralah berapa banyak. Itu dia. Kalkulator pun tak boleh ingat sangat. Kalau kalkulator buat, kalau kita calculate mungkin terlebih nombor dekat kita punya apa tu, kita punya kalkulator ingat. Tapi maknanya itu kelebihan berselawat. Hikmah dia itu. Dan juga kita dapat sentiasa mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat dalam sebuah riwayat, setiap kali kita berselawat ni, Nabi SAW mendengar. Nabi SAW mendengar apa yang kita selawatkan. Siapa selawat ni? Adalah selawat daripada sekian. Sipulah. Mungkin kalau misal kata, contoh macam sahabat kita, Dr. Ali Halimi, suka berselawat contoh. Maka setiap kali selawat tu, Rasulullah tahu, oh ini selawat daripada Dr. Halimi. Kan contoh begitu. Ataupun daripada Khairul, daripada Encik Khairul berselawat. Selawat itu juga sampai kepada Nabi SAW. Begitu. Ataupun Haji Hamim selawat. Ini selawat daripada Haji Hamim. Contohlah. Begitu kan. Yang kedua, apa cadangan-cadangan supaya cinta kita kepada Rasulullah SAW akan tersemat di hati? Itu dia. Membentuk pribadi mulia, menyelamatkan diri daripada Dajjal. Itu dia. Dan perjalanan ke arah alam akhirat yang baik. Ini ada beberapa perkara. Pertama, semat hati. Untuk menyematkan hati, hidupkan sunnah. Nabi SAW banyak sunnah kan? Kita pakai jubah sunnah Nabi SAW. Kita pakai serban sunnah Nabi SAW. Kita pakai cincin sunnah Rasulullah SAW. Kita niatkan apa yang kita buat tu ikut sunnah. Bersugi sunnah Nabi SAW. Kenapa kau pakai cincin? Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya kita dekatkan dengan Nabi SAW. Kenapa kau bersugi pakai makan kayu tu? Kenapa? Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa kau salat berjemaah? Sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya kita buat sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita agar kita sentiasa ingat. Ini sunnah Nabi SAW. Di samping kita hidupkan tadi, memperbanyakkan selawat kata junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga bacalah sirah tuan-tuan. Kita kata, kalau kita nak kata bagaimana nak mengenal tu, tak kenal maka tak cinta. Bagaimana nak kenal? Bacalah sirah Nabi SAW. Baca tuan-tuan, hari ni kita berzanji kita ada yang bahasa Melayu. Mungkin kita ni adalah orang Arab. Bukan orang Arab kan. Kita orang Melayu. Melayu banyak pula, ada orang Bugis, orang Jawa, orang macam-macam. Maknanya kalau misalnya katakan kita boleh baca untuk memahami siapakah sejarah Nabi SAW untuk mengapa itu akan dari kenapa Nabi SAW adalah merupakan dalam kisah-kisahnya, dalam sirah-sirahnya membentuk menceritakan tentang keperbiadian Nabi SAW, akhlak Nabi SAW. Dan kita boleh contohi akhlak Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi dengan anak-anak, bagaimana akhlak Nabi dengan orang tua, bagaimana akhlak Nabi dengan orang bukan Islam, non Muslim dan sebagainya, ada diceritakan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Itu dia.
dan juga menyelamatkan diri daripada Dajjal. Dajjal ni adalah bukan fitnah akhir zaman. Wallahu alam kita jumpa Dajjal ke tidak. Tapi jangan jadi Dajjal. Tak jumpa Dajjal tapi kita pula jadi Dajjal. Jangan begitu. Kenapa Dajjal ni sifatnya itu adalah suka meriak sombong, riak, menunjuk-nunjuk. Itu adalah sifat Dajjal. Dan Dajjal itu kalau kita dalam hadis disebutkan kalau nak mengelakkan daripada fitnah Dajjal itu banyakkanlah baca surah Al-Kahfi 1 sampai 10. Itu adalah dan di awal ataupun di akhir ataupun baca satu saja di awal hinggalah akhir. Dan juga banyakkan membaca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Itu banyakkan untuk kita mengelakkan daripada fitnah Dajjal. Dan jauhkan daripada kita ni orang yang suka kepada materialism. Orang yang Orang yang ada sifat material. Materialism ni maknanya apa? Suka kepada kebendaan. Nak ada kebendaan. Buat perkara mesti nak ada ganjaran. Mesti nak akan ada nampak perkara. Itu adalah sifat yang memudahkan orang terpaut dengan fitnah Dajjal. Auzubillah. Hari ni kita banyak kan? Mesti nak ada kerja lebih, mesti nak ada overtime, mesti nak ada duit. Kalau tak nak, aku tak nak buat. Kenapa? Tak ada OT contohnya kan. Ini contohlah. Kenapa OT sekarang susah? Jadi walaupun terhad dan sebagainya, kadang kita katakan bahawa kita tolaklah kita lebih kerja masa tu. Kenapa? Mungkin ada masa-masa yang kita terlompang masa kita bekerja 8 jam tu, mungkin kita pergi sarapan ke atau kita pergi ambil anak ke apa, kita top up dengan OT tadi. Begitu. Terusnya kita lihat itu antara soalan-soalan yang disebutkan. Kenapa kita ingat bahawa syafaat Nabi SAW adalah benar. Nabi SAW adalah merupakan pemberi syafaat. Siapa yang mendapat syafaat Nabi SAW? Adalah mereka yang ingat Nabi, mereka yang selawat kata Nabi. Ini merupakan satu perkara dan syafaat Nabi yang paling besar apabila Nabi SAW ini berbanyak syafaat. Antaranya Nabi SAW boleh mengeluarkan umatnya itu. Pertama syafaat Nabi yang uzma itu adalah merupakan Nabi SAW boleh mempercepatkan hisab. Ketika mana manusia ini dikumpul di padang mahsyar, maka semua Nabi tak boleh mempermulakan hisab kecuali lah apabila mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan diawalkan hisab. Siapa yang dapat hisab dulu? Kita, umat-umat Nabi Muhammad SAW. Itulah syafaat. Dan syafaat yang paling besar apabila Nabi SAW boleh keluarkan manusia itu daripada neraka ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan mereka itu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah syafaat. Dan syafaat kita kena yakin bahawa itu adalah perkara yang sam'iyat, yang akan berlaku yang akan boleh dikeluarkan. Maknanya syafaat ni apa? Bantuan, pertolongan daripada Rasulullah SAW kepada kita. Lepas tu dikali hisab, kalau kita lihat dikatakan dalam riwayat, ketika hisab ni Nabi SAW akan berada di samping timbangan itu, mizan itu. Yang mana Nabi SAW akan memberi, Nabi akan menolong. Sama ada Nabi letakkan serbannya, sama ada Nabi meletakkan tangannya, meletakkan doanya. Kenapa? Membantu orang-orang yang sedang dihisab tadi. Apabila mereka itu ada mengingati Nabi SAW dengan menghidupkan sunnah, dan kita mengingati Nabi SAW, dengan kita membanyakkan selawat tadi itu, maka insya-Allah Nabi SAW akan membantu kita dalam syafaat. Ada soalan lagi daripada Fazita binti Maktab. Kenal ni orang ni rasanya ni. Betulkah kalau untuk wanita jika nak ikut sunnah Rasulullah dengan berkahwin saja? Tidak semestinya Banyak sunnah-sunnah yang kita orang perempuan pun boleh banyak ikut sunnah. Nabi SAW banyak bersedekah. Nabi SAW banyak mempermudahkan memudah cara orang. Nabi SAW suka berhemat berlemah lembut dengan binatang. Itu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW juga orang perempuan pun tidak terkecuali dengan sunnah boleh diamalkan. Sunnah-sunnah lain, sunnah yang bersesuaian dengan orang perempuan lah. Dan juga semua orang perempuan tidak dihalang untuk solat berjamaah selagi tidak ada fitnah, kan? Boleh datang. Maknanya kita boleh, bukanlah kerana kahwin aja. Banyak lagi sunnah-sunnah. Saya katakan kahwin tadi tu, yang mungkin aku dah kahwin dah lah sunnahan. Bukan makna gitu. Maknanya
Mana bukanlah mana begitu, tapi maknanya kalau dapat kahwin, alhamdulillah. Mungkin jodoh belum sampai, doalah banyak Allah SWT, semoga Allah SWT permudahkan segala urusannya. Cuma kalau kita lihat, maknanya bukanlah itu saja sunnah. Jangan salah faham, sunnah ni terlampau banyak. Cuma kadang orang katakan, aku nak kahwin, nak berpoligami, kenapa? Ikut sunnah. Sunnah Nabi SAW bukan itu saja, tuan-tuan. Banyak lagi sunnah-sunnah tadi saya sebut tadi. Nabi SAW tidak pernah tinggal baca Al-Quran. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah maknanya cara. Sunnah adalah bukan cara. Cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sama ada dalam bentuk takrir, sebutan. Dengan amalan Nabi, dengan perbuatan Nabi, dengan diamnya Nabi, ataupun dengan amalan Nabi. Itu adalah bukan sunnah. Pakaian Nabi disebahkan kepada Rasulullah SAW adalah bukan sunnah Rasulullah SAW. Karena kita lihat ada orang kata, jubah ni bukan sunnah, Ustaz. Jubah ni adalah bukan budaya Arab. Betul lah budaya Arab, tapi apabila disebahkan kepada Nabi SAW, jadilah sunnah. Serban. Bagaimana sunnah Nabi SAW berserban? Nabi SAW berserban dengan ada songkoknya. Dan dililit songkok itu dengan serban. Itulah bukan sunnahnya. Nabi SAW ada, kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah itu banyak. Bagaimana Nabi ini dalam sunnahnya itu tidak pernah kenyang. 3 hari berturut-turut. Nabi tak pernah kenyang. Kita tak pernah lapar pula terbalik. Nabi makan sikit, tapi kita sikit-sikit makan. Terbalik semua. Lepas tu kalau ada sunnah tu tak dapat. Kita kurangkan makan. Makan ketika ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu memang sunnah Rasulullah SAW. Dan Nabi mulakan makanannya dengan doa. Itu memang sunnah. Banyak. Mana dalam kehidupan ni, kalau nak katakan sunnah ni banyak sangat. Nabi naik kerendaan dengan membaca doa, subhanallahi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu bukan bentuk-bentuk sunnah yang kita boleh amalkan. Terusnya daripada irsyad, apakah jawapan paling tuntas untuk menolak dakwaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bid'ah? Kerana Nabi itu sendiri sebut tadi dalam hadis tadi kan, Nabi ni, kenapa Nabi berpuasa pada Isnin? Kenapa? Hari Isnin adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu hadis. Dan juga dalam Al-Quran dituntut juga, dalam Al-Quran disuruh kita ni gembira dengan rahmat. Siapa rahmat itu? Dalam Imam Suyuti katakan tadi, gembira, rahmat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maknanya dengan diutuskan Nabi SAW kepada kita tu, kita gembira. Bagaimana cara kita bergembira? Dan kita laksanakan Maulid Rasul SAW. Bagaimana nak katakan bid'ah? Kenapa tuduhan bid'ah, tuan-tuan? Kalau misalnya katakan bid'ah ni dolalah, bagaimana kita katakan bahawa orang yang membuat Maulid Rasul SAW itu dikatakan dolalah, sesat dan masuk neraka? Kalau misalnya benda itu dibuat Nabi SAW, seolah dia menolak Nabi SAW, menolak sunnah Rasulullah SAW, dengan ditakuti rosak iman mereka. Ma'uzubillah kan. Sebab tu kita lihat, jangan mudah-mudah sebagaimana mengatakan perkara adalah bid'ah. Bukan melibatkan iman, melibatkan kepercayaan kita kepada keimanan kita kepada Nabi SAW. Jangan sekali-sekali mengatakan perkara ini bid'ah. Kalau perkara ini bukan bid'ah, maka kembali kepada mereka. Wa'iyuzubillah kan. Sebab tu kita mengikut pendapat ulama-ulama yang tadi kita sebutkan mutabar, ulama yang hebat, Imam Syafi'i, Imam Suyuti, dan juga dalam Al-Quran sini jelas menyatakan tentang perkara-perkara tersebut. Maka bagaimana kita boleh katakan ia perkara yang bid'ah? Memanglah bid'ah, tapi bid'ah itu adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Kenapa bid'ah hasanah? Kenapa tidak ada penganjuran yang baik itu dapat membawa kepada taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itu tuntutan itu adalah merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak timbullah bagaimana mana kalau katakan bahawa mereka sengaja mengada-adakan perkara tersebut dengan, kalau kita gunakan hanya satu dalil, tuan-tuan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bagaimana, tuan-tuan? Sedangkan banyak lagi hadis yang menyokong tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena buka pemikiran kita. Jangan kita jumutkan pemikiran kita kepada perkara tersebut. Kullu perkara yang baru semua bid'ah. Bid'ah. Bukan begitu. Itu cara pemikiran yang salah. Bagaimana hari ini manusia boleh berfikir, boleh pergi ke bulan, boleh membuat satu perkara dalam IR 7
0.7 0.4 kan, contoh kan, nak katakan bahawa bagaimana manusia boleh fikir begitu, tapi kita masih lagi memikirkan benda yang bidah. Oh, itu satu perkara tamparan yang hebat. Sedangkan begitu, kenapa Allah, apa Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang perkara yang bersesuaian dengan keadaan kamu. Kalau misalnya kata dengan kita buat madu rasul dengan cara kita ini dapat membawa manusia kepada ingat Nabi, dapat rasul kepada cinta Nabi, dapat membuat manusia ni semua hidupkan sunnah Rasulullah SAW, why not? Kenapa tidak kita buat? Adakah begitu benda yang tidak baik? Mengikut akal, logik akal pun, yang makna dalil yang paling rendah tu pun, kita katakan bahawa perkara perkara yang bid'ah. Bid'ah yang katakan tadi mungkin bid'ah yang dolalah, tidak. Kenapa kita sebutkan tadi sepanjang-panjang kita katakan bahawa bagaimana Rasulullah SAW dapat membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cinta kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bagaimana orang yang paling memperjuangkan tentang nasib kita pada akhir zaman ini itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sangat risau kalau kita ni umatnya ini masuk dalam neraka Allah SWT, dan perkara-perkara ini tinggalkan inilah perkara-perkara yang menjadi kita ini menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan semarakkan cinta Rasulullah SAW ini sebagai satu bukti kecintaan kita, keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu antara, jadi kalau kita lihat, kalau kita simpulkan bahawa tidak timbullah tuan-tuan, katakan itu adalah perkara yang bid'ah, kerana katakan bid'ah yang disebut sebagai bid'ah ini yang dimaksudkan oleh mereka itu di sana itu adalah mereka yang disebut sebagai yang sesat, tapi benda ini bukanlah perkara yang sesat, dan perkara yang sangat dituntut. Kenapa? Akhir zaman ni banyak fitnah tuan-tuan. Kalau kita nak katakan sesat, itu konsert-konsert yang telah melalak apa tu tak patut, itu kata bid'ah. Itu benda yang tak sepatutnya. Ada wujudnya pusat-pusat perjudian, pelacuran. Itu tempat yang patut kita kena perangi, kita kena tegah. Tapi kalau majlis-majlis yang membawa kepada ingat kepada Nabi SAW, ingat kepada Rasulullah SAW, mengapa kita nak menjadi penghalang kepada, menjadi manik kepada perkara tersebut? Itu satu perkara yang tidak tidak itu dia. Jadi tuan-tuan semua taala, alhamdulillah, selesai kita menceritakan tentang perkara ini, dan kita katakan bahawa di hujung tadi kita lihat bahawa bagaimanakah itulah antara pegangan atau boleh kita sebut sebagai pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita di Johor, aliran Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah al-Maturidah, itulah pegangan kita sebagai ahli sunnah yang mengatakan bahawa Maulid Rasulullah SAW ada perkara yang diharuskan dan bahkan disunatkan dalam kita melaksanakan dalam kehidupan kita, dan teruskanlah tuan-tuan dalam kita menyemarakkan tadi, menyemarakkan, banyak kali sebut menyemarak ni, maknanya kita hidupkan semangat untuk kita menghidupkan sunnah Maulid Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan oleh ulama muktabar, ulama umat yang telah mengkaji telah perkara ini, dan perkara ini adalah membawa kebaikan yang besar dalam kehidupan kita, dan semoga usaha kita menghidupkan menyemarakkan cinta dan Rasulullah SAW ini dapat menjadikan bukti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku buat Maulid Rasulullah SAW ini sebagai satu bukti kecintaan aku kepada kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keredaan di atas apa yang kita buat ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan kita kepada perkara-perkara yang baik, perkara hasanat, perkara-perkara yang baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, dan Allah Subhanahu memberikan balasan yang baik, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum wa sallallahu alaihi wa sallam muslimin wa muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.